Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala, akan di bawah pimpinannya. Jadi setiap pemimpin mereka kena ingat, mereka ada amanah, mereka ada tanggungjawab yang perlu dilaksanakan, dan semua amanah itu akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Ayat sabu'annallahu an yutraka sudah. Adakah kamu ingat setiap amanah yang diberikan akan dibiarkan begitu saja? Tidak, semua amanah, semua tanggungjawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dunia ini, di hari akhirat akan dipersoalkan oleh Allah. Kalaulah kita sebagai ibu bapa, pemimpin kita kepada anak-anak kita, kita sebagai pemimpin masyarakat akan dipersoalkan masyarakat kita yang kita pimpin. Kalau kita pemimpin negeri dan negara, semua rakyat kita, adakah kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai pemimpin terhadap rakyat? Semuanya akan dipersoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah SAW ketika membentuk Madinah, Rasulullah menjaga ekonomi negara, bukan sahaja dari sudut ibadah, bukan saja dari sudut perhubungan, bukan saja dari sudut akhlak, tapi dari sudut ekonomi negara juga. Rasulullah membina pasar Madinah, memberi galakan kepada rakyat, memberi galakan kepada sahabat untuk mereka berniaga, untuk mereka mengembangkan ekonomi negara, dan juga membawa kepada pertahanan negara yang kukuh, perhubungan dalam dan luar negara. Itulah kepimpinan Rasulullah SAW. Mereka, dan juga ada kaum Yahudi di Madinah. Kaum Yahudi juga tidak ditinggalkan oleh Rasulullah. Kaum Yahudi dimasukkan dalam perlembagaan Madinah. Mereka menjadi hak, mereka ada hak, dan mereka ada merupakan rakyat, merupakan penduduk Madinah. Mereka berhak, dan hak Yahudi tadi dimasukkan dalam perlembagaan Madinah, di mana orang Yahudi adalah sebahagian daripada penduduk Madinah. Mesti sama-sama menjaga Madinah daripada serangan musuh, sama-sama mempertahankan Madinah, masuk di dalam perlembagaan. Ini kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu ada pada kita semua. Walaupun orang Islam itu tegas terhadap orang kafir, tapi dalam masa yang sama mereka juga melakukan kebaikan kepada orang kafir. Tegas itu apabila ada musuh yang cuba mengkhianati orang Islam. Terlihat dalam Al-Quran surah Al-Fathu ayat 29. Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama ubainahum tarahum ruk'an sujada. Nabi Muhammad Rasulullah dan bersama-sama orang Islam bersama dengan Nabi, mereka adalah keras dan tegas terhadap orang-orang kafir. Terhadap orang kafir yang memusuhi Islam, mereka adalah tegas dan keras. Terhadap sama orang Islam, ruhama ubainahum, mereka adalah berkasih sayang sesama orang Islam. Tetapi tidaklah bermaksud keras tadi melakukan penghinaan, penganiayaan terhadap orang kafir, bukan. Keras dan tegas maksudnya dari sudut mempertahankan akidah, mempertahankan negara. Tidak mudah hendak diperkotak-katikkan, tidak mudah mereka hendak tipu daya orang Islam. Tetapi dalam bab memberi kebaikan kepada orang bukan Islam, yang tidak mengkhianati Islam, itu tetap ada dalam perlembagaan Madinah. Ini Islam yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang perlu dijadikan contoh tauladan kepada kita semua. Islam tidak pernah melakukan kejahatan kepada orang bukan Islam, tetapi dikatakan tegas tadi apabila ada ancaman, apabila ada mereka nak memperkotak-katikkan Islam. Disitulah Nabi mempertahankan Islam, mempertahankan negara daripada dikhianati dan dicerobohi. Mudah-mudahan kita jadikan agama Islam, kita jadikan contoh tauladan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu wadah perjuangan kita sebagai pemimpin, untuk kita jadikan Islam nombor satu duduk di depan. Kita kena letak matlamat hidup kita Allah dan Rasul, pegangan kita Al-Quran, ikutan kita Islam, dan cita-cita kita ialah mati syahid. Itulah orang Islam yang sebenar, orang Islam yang hebat, yang menjadikan matlamat hidupnya ialah Allah dan Rasul, tidak kerana yang lain. Kalau kita nak mengundi dalam pilihan raya, kita lihat parti mana yang mana mereka memperjuangkan Islam, meletakkan Allah dan Rasul di depan, mengatasi segalanya, maka inilah parti yang perlu kita pilih, menjadikan ia sebagai satu pegangan dalam kehidupan kita. Kita bukan saja nak selamat hidup di dunia, tapi kita nak selamat hidup kita di hari akhirat. Ayat sabu'annallahu an yutraka sudah. Adakah kamu ingat setiap apa yang telah kamu lakukan di dunia ini akan dibiarkan begitu saja?
tidak semuanya akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ia sekecil zarah, sekalipun perkara itu kecil juga akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Jadi mudah-mudahan kita menjadi pemimpin yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita dengan baik. Sekian, assalamualaikum.